Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-22. Apa yang akan berlaku kepada raja-raja Yahuda dan keluarga mereka. Mari kita bermula. Perkabaran Yeremia bagi keluarga diraja Yahuda. Tuhan menyuruh aku pergi ke istana Raja Yahuda, keturunan Raja Daud, untuk menyampaikan perkabaran Tuhan kepada raja dan kepada para pegawainya, serta penduduk Yerusalem. Inilah firman Tuhan kepada mereka. Lakukanlah apa yang adil dan jujur. Lepaskanlah orang yang ditipu daripada kekuasaan orang yang menipunya. Jangan tindas atau berbuat jahat terhadap orang asing, anak yatim, piatu atau balu. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah di tempat yang suci ini. Jika kamu sungguh-sungguh menjalankan perintah aku, maka keturunan Daud akan tetap menjadi raja. Mereka bersama dengan para pegawai dan rakyat mereka akan melalui pintu gerbang istana ini dengan mengendarai kereta kuda dan menunggang kuda. Tetapi, jika kamu tidak mentaati perintah aku bersumpah bahawa istana ini akan menjadi runtuhan. Aku Tuhan telah berfirman. Ayat 6. Bagi aku, istana Raja Yahuda seindah tanah Gilead dan pegunungan Lebanon. Tetapi tempat ini akan aku jadikan gurun yang tidak didiami orang. Aku akan mengirim orang untuk menghancurkannya. Mereka akan membawa kapak, lalu merobohkan tiang-tiangnya yang indah, yang dibuat daripada kayu cedar. Kemudian mereka akan melempahkannya ke dalam api. Selepas itu, banyak orang asing akan lalu di situ dan bertanya kepada satu sama lain, mengapa aku, Tuhan, telah bertindak begitu terhadap kota yang besar itu? Kemudian mereka akan menjawab bahawa semua itu berlaku kerana kamu telah mengingkari perjanjian kamu dengan aku, Allah kamu, dan telah menyembah serta mengabdikan kepada Tuhan-Tuhan lain. Perkabaran Yeremia tentang Raja Yoahas. Ayat 10. Hai penduduk Yahuda, jangan tangisi Raja Yosia. Jangan ratapi kemangkatan raja. Tetapi tangisanlah Yoahas, putera raja-raja, kerana putera itu telah dibawa pergi dan tidak akan kembali. Dia tidak akan melihat tanah airnya lagi. Inilah firman Tuhan tentang Raja Yoahas, putera Raja Yosia, yang menjadi Raja Yahuda, menggantikan ayah andanya. Dia telah pergi dari sini dan tidak akan kembali. Dia akan meninggal di negeri perbuangan dan tidak akan melihat negeri ini lagi. Perkabaran Yeremia tentang Raja Yoyakim. Ayat 13. Malanglah orang yang mendirikan rumahnya dengan ketidakadilan dan membesarkannya dengan ketidakjujuran. Dia menyuruh orang bekerja tanpa ganjaran dan tidak membayar upah mereka. Malanglah orang yang berkata, aku akan mendirikan istana yang mempunyai bilik-bilik besar di tingkat atas. Lalu dia membuat tingkap rumahnya dengan bingkai daripada kayu cedar, lalu mengecatnya dengan warna merah. Adakah engkau menjadi raja yang lebih baik jika engkau membina istana dengan kayu cedar, sehingga lebih cantik daripada istana orang lain?
Bapa kamu menikmati hidup dengan bahagia. Dia selalu berlaku adil dan tidak berat sebelah. Dan dia berjaya dalam segala usahanya. Dia mengadili perkara orang miskin dengan adil. Segala sesuatu berjalan dengan baik untuknya. Itulah ertinya mengenal Tuhan. Tetapi engkau hanya mencari keuntungan diri sendiri. Engkau membunuh. Engkau membunuh orang yang tidak bersalah dan menindas rakyat kamu dengan kejam. Demikianlah firman Tuhan. Oleh itu, Tuhan berfirman tentang Raja Yoyakim, putera Raja Yosia dari Yahuda. Tiada seorang yang meratapi kemangkatan baginda. Tiada orang yang berkata, "Aduhai, sahabatku, aduhai." Tiada orang yang menangisinya atau berseru, "Kasihannya, tuanku Raja." Yoyakim akan diseret dan dilempar keluar pintu gerbang Yerusalem, seperti yang dilakukan orang terhadap bangkai Kaldai. Perkabaran tentang kesudahan Yerusalem. Ayat 20. Tuhan berfirman, "Hai penduduk Yerusalem, pergilah ke Lebanon dan berteriaklah. Pergilah ke tanah Basan dan mekitlah, berserulah dari pegunungan Moab. Kerana semua sekutu kamu sudah dikalahkan. Aku telah berfirman kepada kamu ketika kamu makmur, tetapi kamu tidak mahu mendengarkannya aku. Itulah yang kamu lakukan sepanjang hidup kamu. Kamu tidak pernah mahu taat kepada aku. Oleh itu, para pemimpin kamu akan lenyap seperti ditiup angin. Sekutu-sekutu kamu akan diangkut sebagai tawanan. Dari kota kamu dihina dan dipermalukan kerana kamu telah melakukan kejahatan. Kamu tinggal dengan aman kerana dikelilingi tiang-tiang cedar Lebanon. Tetapi apabila kamu ditimpa kesakitan, kamu akan menderita seperti wanita yang bersalin. Hukuman Allah kepada Yoyakin. Ayat 24. Tuhan berfirman kepada Raja Yoyakin, putera Raja Yoyakim dari Yahuda. Demi aku, Allah yang hidup, aku tegaskan bahawa walaupun engkau bagaikan cincin menterai pada tangan kanan aku, namun aku akan mencabut engkau, lalu menyerahkan engkau kepada orang yang engkau takuti, iaitu orang yang ingin membunuh engkau. Aku akan menyerahkan engkau kepada Raja Nebukadnezar dari Babilonia dan askar-askarnya. Aku akan mengusir engkau dan ibu kamu. Lalu aku akan membuang kamu ke negeri yang bukan tanah air kamu. Kamu berdua akan mati di sana. Kamu akan sangat merindukan negeri ini, tetapi kamu tidak akan kembali. Aku, Yeremia, berkata, adakah Raja Yoyakin telah menjadi seperti periuk pecah yang dibuang dan tidak disukai lagi? Itukah sebabnya baginda dan anak-anaknya diusir dan dibuang ke negeri yang asing bagi mereka? Wahai negeri aku, tanah air aku, dengarlah firman Tuhan. Orang itu telah ditentukan supaya kehilangan anak-anaknya dan selalu gagal dalam hidupnya. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang memerintah di Yahuda sebagai pengganti Daud. Aku Tuhan telah
berfirman. Ya. Ini adalah kejadian-kejadian kepada anak-anak Raja Yosia. Sekian, terima kasih. Shalom.